Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah like, share dan subscribe, dan juga yang bagi komen, yang bagi semangat pada akak. Jutaan terima kasih akak ucapkan. Akak hari ni akak nak kongsikan kisah pasal pocong je. Akak cakap direct je. Tak ada dah abang cong semua, tak ada dah. Kalau korang nak dengar, korang kena stay tune dengan akak sampai akak mulakan cerita. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah, dan kita doakan juga pada seluruh ahli keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan juga saudara Islam kita di seluruh dunia termasuk di Palestin. Semoga kita semua dipermudahkan segalanya, diberi bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kali ni akak nak penuhi permintaan salah seorang subscriber sebenarnya. Subscriber ni minta akak ceritakan kisah pasal pocong. Akak ada 2 kisah untuk pasal pocong ni. Tapi ikut Dan lah, sebab kalau kisah ni panjang, akak ceritakan satu je lah dulu. Di mana kisah ni telah dilalui oleh seseorang yang minta akak, tak payahlah akak nak mention nama dia, dia cakap macam tu lah. Akak gelarkan dia sebagai Ita. Ita ni sebenarnya dia ingat-ingat lupa tahun bila lah kejadian dia jumpa dengan pocong. Tapi masa tu Ita dia tengah study dekat satu IPTA ni. Masa tu Ita tengah cuti semester. Jadinya kejadian ni bukan berlaku dekat IPTA lah, dipendekkan cerita. Kisahnya macam ni. Ita selalunya dia akan ikut ibu dia pergi ke pasar setiap kali cuti semester. Memang itulah rutin Ita kalau dia cuti sekolah ke, cuti semester ke, sebab dia tahu ibu dia penat cari rezeki. Kalau ibu nak buat semua kerja sorang-sorang, ibu dia akan kepenatan. Ibu Ita ni tak pernah pun mengeluh walaupun orang-orang kampung selalu petikaikan apa yang ayah Ita buat. Kalau semua kerja ibu Ita nak buat, cari rezeki pun ibu Ita nak buat. Tapi itulah realiti kehidupan kita. Tak semua yang kita impikan akan jadi kenyataan. Perkahwinan ibu dengan ayah Ita banyak cabarannya. Ayah selalu habiskan masa dengan perkara-perkara yang tak membantu pun untuk keluarga. Ibu Ita ni lah yang akan pergi meniaga dekat pasar. Makanya mereka akan ke pasar sebelum subuh macam tu, sebab perjalanan untuk pergi ke pasar tu sangat jauh korang. Mereka perlu sampai ke pasar ngam-ngam. Biasanya bila sampai tu mereka akan dengar bunyi azan subuh tau. Masa tu memang dah terpacak dah dekat pasar. Dekat pasar tu memang dah ada surau yang kecil, jadi tak risaulah mereka tu nak tunaikan solat. Ita dengan ibu Ita ni dia akan bergilir-gilir solat pada setiap pagi tau. Nak dijadikan ceritanya, satu pagi tu masa tengah tunggu ibu Ita selesai tunaikan solat subuh, Ita dia didatangi seorang lelaki yang dia panggil sebagai Tok Ki. Tok Ki ni sangat baik dengan Ita. Selalu ajak Ita ni menyembang bila masing-masing tak ada pelanggan dan tak sibuk nak melayan pelanggan yang datang membeli kan. Pagi tu Tok Ki ni dia bercakap mengarut sangat. Tok Ki bagi tahu kat Ita, esok Tok Ki dah nak mati. Bila Tok Ki mati, Tok Ki nak datang rumah Ita. Tok Ki nak datang macam ni. Tok Ki tu dia siap buat gaya lagi tau.
Dia nak datang macam mana? Macam zombie yang berjalan. Tok Ki dia buat gaya macam ni. Nanti Tok Ki datang macam ni. Tok Ki datang dekat Ita. Tok Ki takut-takutkan Ita. Gayanya macam tu. Ita dia kan dah besar masa tu. Dia student IPTA kan. Jadinya Ita dia tak kisah langsung dengan gurauan Tok Ki tu. Malahan Ita dia kata, Tok Ki ni dah kenapa mengarut sangat ni? Tok Ki memang nak mati sangat ke Tok Ki? Tok Ki dah cukup amalan ke? Dalam nada bergurau. Bergurau jugalah sebab Tok Ki tu bergurau kan. Bersahutanlah gurauan mereka tu sampailah Ibu Ita datang kepada mereka. Tok Ki dia ulang lagi gurauan tu pada Ibu Ita pula. Masa tu Ita rasa hairan. Kenapa Tok Ki ni beria betul sebut pasal nak mati? Tok Ki nak mati dah. Tok Ki nak mati dah. Korang mesti pernah lalui situasi di mana seseorang yang kita tak sangka, dia akan cakap benda sama. Esok ayah dah nak pergi dah. Macam tu. Pernah kan siapa-siapa lalui, dan akak pernah juga lalui. Tok Ki memang diakui oleh Ita masa tu dia demam, dan masa tu jugalah dia asyik sebut pasal nak mati, esok nak mati. Hairanlah, bukan ke semua orang biasanya takut kalau nak mati, tapi Tok Ki ni dia selamba je bergurau. Untuk pengetahuan korang, Ita dengan Tok Ki tu dia saling kenal dari Ita sekolah rendah lagi. Memang ibu Ita dengan Tok Ki tu dah berniaga dekat pasar tu sekian lama dah. Jadinya mereka ni berseloroh, bergurau pun dah macam ahli keluarga sendiri, tak ada simpan dalam hati. Selesai berniaga pada hari tersebut, hari yang Tok Ki tu bergurau tu, Ita dia masa tu tengah tutup kedai dia, dan Tok Ki dia still tak tutup kedai tapi asyik tidur je. Sejak dari awal pagi dia datang berniaga, itulah dia asyik tidur je. Ita dia tak nak kejutkan Tok Ki, tapi dia cubalah dekatkan diri dia pada Tok Ki. Kononnya dia nak tengok lah kok Tok Ki tu betul-betul tidur ke, acah-acah tidur ke, macam tu. Memang dia nampak masa tu Tok Ki tengah betul-betul lena tidur. Dan masa tu Ita dia terperasan tau, ibu jari Tok Ki tu kedua-dua belah seolah-olah keadaan jari kita masa kita bacaan tahiyat. Macam mana bacaan tahiyat kita angkat kan, dia turun macam ni. Mana ibu jari kaki Tok Ki tu kedua-dua belah dia tak menegak tu, tak menegak. Kita biasa menegak kan, tapi dia ke bawah. Dia turun ke bawah macam tu. Dia macam menunduk ke bumi lah macam tu. Ita masa dia balik, dia rasa macam dalam keadaan dia rasa terfikir-fikir tau. Dalam keadaan banyak benda pelik yang berlaku pada Tok Ki pada hari tersebut. Keesokan paginya, Ita dengan ibu Ita ni dia pergi ke pasar macam biasa. Masa tu tak ada pula sampai lagi Tok Ki dekat kedai dia. Still juga tutup kedai Tok Ki, padahal dah masuk waktu tengah hari dah. Ita dengan ibu Ita ni rasa pelik. Mulalah mereka ni bertanya kepada rakan-rakan berniaga yang lain, ke mana Tok Ki? Tak beritahu pun nak cuti semalam. Semalam asyik tidur je. Tok Ki tak sihat ke? Tanya ibu Ita pada salah seorang daripada kawan mereka yang berniaga kat situ juga. Seorang pun tak tahu ke mana Tok Ki tu. Sehinggalah petang yang sama, masa kebanyakan peniaga tu dah berkemas, dah nak balik, termasuk Ita dengan ibu dia dah kemah-kemah apa semua kan. Isteri Tok Ki datang dengan muka yang selamba je, tak ada rasa riak muka tu, sedih langsung. Mula-mula isteri Tok Ki tu dia ambil rokok sebab dia seorang perokok. Walaupun dia perempuan tapi dia memang perokok tega. Lepas tu dia dah selesai isap rokok sebatang tu, barulah dia bagi tahu, Tok Kimu dah meninggal dah. Petang semalam dia meninggal. Dia jatuh depan pintu bilik air, terus meninggal dekat situ. Masa dengar berita sedih tu, Ita dengan ibu dia ni saling berpandangan tau. Masing-masing terkejut. Sebab masing-masing ada bersembang pasal perubahan Tok Ki yang pelik-pelik. Dia bercerita, orang kata apa, nak cakap nak mati tu pagi kan. Tapi arwah ni meninggal petang, hari yang sama. Maka sejak dari khabar kematian Tok Ki tu, Ita dengan ibu dia tak dapat nak rasa bertenang lah.
Maksudnya keesokan hari tu dia tak rasa nak tenang. Tambahan pula, masa isteri Tok Ki tu datang, isteri Tok Ki tu bagi tahu, sebab Mak Ita tanya, takkan tak ada menunjukkan macam Tok Ki tu beraduh sakit ke, macam mana terjatuh ke apa semua kan. Isteri Tok Ki cakap dia tak jatuh dalam bilik air, maksudnya jatuh yang gedebuk, jatuh turun pensan gitu tak. Dia sempat keluar depan pintu bilik air masa dia termengah-mengah dalam bilik air. Lepas tu dia jerit pada isteri dia bagi tahu, dia kata tolong bersihkan najis dia. Jadi isteri ni dia pergi tengok dekat tandas, tak ada najis tau. Lepas tu arwah ni bagi tahu tu najis dia dah tercecer dekat lantai, dekat depan pintu. Dia pesan macam tu, tolong cucikan, bersihkan, dia cakap macam tu. Jadi isteri dia ni cakap, dah kenapa pula, mana ada najis pun. Memang realitinya tak ada najis. Ini kisah benar tau. Memang realitinya tak ada najis pada waktu tersebut, tapi arwah tetap bagi tahu suruh bersihkan najis. Jadi banyak perkara yang agak pelik telah berlaku tau. Itulah sebab arwah Tok Ki ni dia kan bergurau dengan macam-macam gurauan, termasuk gurauan dia ni nak datang ke rumah mereka, nak usik dengan mereka ni. Tok Ki bagi tahu nak datang dengan kain kafan lah, nak loncat-loncat macam pocong lah, nak masuk dalam rumah, nak jumpa mereka lah, nak tunjuk muka macam ni buat gaya muka tau. Kebetulan yang sangat menyeramkan bila Tok Ki betul-betul meninggal dunia pada petang tersebut. Petang di mana hari mereka bergurau. Masya Allah. Memang kata-kata Tok Ki untuk mati tu betul-betul jadi kenyataan. Kebetulan yang sedikit sebanyak agak menakutkan dan sangat menyedihkan sebenarnya. Semuanya dah bercampur bau. Malam pertama selepas Tok Ki dikebumikan, dekat rumah Ita dia jadi serba sunyi tau pada waktu malam. Entahlah, tak tahu kenapa, macam ada yang tak kena je mereka rasa. Masa tu senja dekat dengan maghrib, dia rasa agak berbahang. Tapi ada angin sepoi-sepoi. Biasanya dekat dengan maghrib memang dah mula dah rasa sejuk. Maklumlah, rumah Ita tu rumah kampung. Tambah pula lagi keliling rumah Ita ni dia ada pokok-pokok pisang yang banyak. Ibu Ita ni memang dia meniaga daun pisang, jadi banyaklah dia tanam pokok-pokok pisang. Memang sepatutnya bukan dingin tau time tu. Sepatutnya sejuk je angin malam pada waktu tu. Kebiasaannya memang sejuk. Dekat kampung memang penghuninya tu tidur awal. Paling lambat lebih kurang dekat pukul 10 dah leboh dah semua, dah masuk ke alam mimpi dah. Selalunya jugalah hanya budak-budak muda apa semua yang keluar kan, tapi kebanyakan orang yang bekerja, kebanyakan anak-anak kecil dengan mak-mak orang, bapa-bapa orang memang dah tidur dah time tu. Malam tu Ita dengan ibu dia tak boleh nak lelap langsung. Masing-masing berpakat tidur dekat ruang tamu rumah sebab teringatkan gurauan arwah Tok Ki. Senang cerita, baik Ita maupun ibu Ita ataupun adik-beradik Ita, termasuk ayah Ita, semua tak berani nak tidur dalam bilik masing-masing bila mereka dengar cerita dari ibu Ita dengan cerita dari Ita. Makanya bergelimpanganlah semua tu, termasuklah ibu Ita dengan Ita sekali, dengan ayah-ayah sekali, semua 8 orang tu memenuhi ruang tamu sempit rumah mereka. Bila dah terlalu penat berjaga, kononnya lah mereka rasakan Tok Ki tu memang betul-betul akan datang ke. Dia tertanya macam tu. Dapatlah salah seorang ni, kalau dia nampak ke, dia rasa ke, dengar ke, dia boleh jerit, dia boleh bagi tahu kan. Situasinya macam tu lah. Rupanya semuanya dah lena dia kerana penat. Dan ibu Ita dia rasa tiba-tiba dia rasa macam terbangun tau. Dia rasa macam nak terkencing je. Dia cuitkan si Ita ni, dia ajak teman kan. Masa tengah cuit si Ita tu, ibu Ita ada dengar bunyi sesuatu bergerak di bahagian depan rumah. Bunyi dia macam tin yang digolekkan di atas tanah macam tu. Bukannya tin keting, bukan, tapi dia macam bunyi tin lah, tin kosong macam tu. Seram bunyi dia. Lepas tu ibu Ita dia tak boleh dah nak tahan-tahan, dah nak terkencing sangat. Dia paksakan si Ita tu dalam keadaan mamai-mamai ikut dia, temankan dia pergi kencing. Ibu Ita ni dia tarikkan juga tangan si Ita masa tu. Jadi Ita dia bagi tahulah dekat ibu dia. Ibu, bunyi apa tu dekat pintu ibu? Bunyi macam ada benda hempuk pintu lah. Macam tu.
Pintu rumah mereka ni dia pintu kayu yang murah je. Buatnya pun daripada plywood je korang. Jadinya bunyi tu agak kuat lah kalau hempuk banyak-banyak kali macam tu. Tambah pula benda yang hempuk tu berat kan. Memang bergegar lah. Tapi itu bukan sebarang hempukan tau. Gegaran dia tu seiring dengan bunyi yang menakutkan tu. Ibu Ita, dia menyahutlah dari dalam rumah. Jangan nak bergurau lah. Kami tak takut lah. Kononnya bunyi tu berhenti masa Ibu Ita cakap macam tu. Dan macam seolah-olah sesuatu dekat luar tu dia faham tau. Dia dengar apa yang dikatakan oleh Ibu Ita. Macam faham pula kan. Bila Ibu Ita bagi tahu Ita, ada yang nak menyakat lah tu. Orang lah tu. Dia faham ibu cakap apa. Elok diam dah tu. Sangkaan mereka memang orang lah time tu. Dan juga Ita dia ada cakap kat ibu dia, binatang kot ibu yang hempuk pintu tu. Lega lah rasa sebab kadang-kadang ada babi tunggal ni berkeliaran dekat depan rumah mereka. Kadang-kadang juga babi tunggal tu dia sondol-sondolkan pada pintu rumah mereka. Rumah mereka tu biasa je. Tapi sekeliling dia dikelilingi dengan hutan, dengan pokok pisang. Maka kehadiran babi-babi berkeliaran ni memang dah selalu sangat bertenggek dekat depan rumah mereka. Bila dah rasa lega kan, mungkinlah babi tunggal kot, mungkinlah orang. Ibu Ita dia nak menyambung lah, pergi menunaikan hajat hati dia, nak kencing, dia nak menuju ke dapur, dia nak ke tandas. Tapi selangkah je mereka nak ke tandas, bunyi tu kembali lagi. Malah bunyi tu lebih ganas tau. Ibu Ita mulalah rasa marah sebab sangkaan dia mungkinlah babi betul-betul ke. Jadi Ibu Ita ni dia pergi jenguk dekat celahan ensil kan, pintu ensil. Pintu tu buatan sendiri. Jadi ensil itu ada macam nampak lah ruang dekat situ. Jadi dia nampak dengan tak jelas sebab tak nampak keseluruhan. Depan mata dia tu kain putih daripada bawah sama tinggi dengan pintu tu. Tinggi betul berdiri dekat pintu tu. Ibu Ita dia terlupa gurauan arwah Tok Ki, padahal mereka tidur berjemaah dekat ruang tamu tu pun sebab gurauan tersebut. Jadi Ibu Ita ni dengan selamalah dia bagi tahu pada Ita, ada benda putih tinggi dekat depan pintu. Dia cakap macam tu. Jomlah teman ibu pergi tandas. Lepas tu masa bagi tahu tu lah sel-sel otak Ibu Ita ni mula berhubung. Benda putih tinggi. Ibu Ita dia buat isyarat, shh. Dia suruh Ita tu diam sebab dia dah mula berfikir dah, apa yang putih, apa yang tinggi, apa benda tu ibu? Tanya Ita. Shh, diam. Dia mintakan si Ita tu diam depan pintu tu. Masa dia mintakan diam tu depan pintu, dah senyap dah. Dah tak ada lagi dah bunyi hempukan, kegegaran, tak ada. Anehnya, yang lain-lain boleh tidur lena tau. Tapi disusuli pula bunyi seseorang sedang seret tin dekat tepi tingkap. Tin yang agak besar, bukan tin yang kecil-kecil macam tu. Satu je tin macam tu lah. Macam bunyi kayu balak tergolek pun ada juga. Macam tu, gluk, macam tu. Walaupun mereka sendiri tak pernah dengar kayu balak tergolek tu macam mana, tapi mereka boleh bayangkan melalui pengalaman tersebut. Mereka terkaku, terdiam kat situ. Mujurlah Ibu Ita ni, dia tak terkencing dekat situ juga sebab dia memang dah tak tahan dah nak kencing tadi kan. Tapi nyaris jugalah Ibu Ita ni sebab dia terlampau takut. Dia cakap nyaris jugalah nak terkencing. Ita dia pegangkan tangan ibu dia, dia pegang kuat sangat masa tu. Walhal ibu dia pun sama juga, terlalu takut, terlalu meremang juga masa tu. Tapi dia tak ada pilihan, itu je yang dia boleh capai, pegangkan. Ita tiba-tiba dia menggigil dan bunyi tu still juga bergolek kau dekat tepi rumah ni. Rumah dia orang ni boleh katakan memanjang jugalah. Tak terlintas langsung mereka bahawa itu adalah pocong sebab first time kot kena kacau sampai macam tu sekali. Dek kerana dah terkaku kat situ, Ibu Ita dia terbaca dekat dalam hati dia. Dia bacakan apa-apa yang dia ingat. Dia tak kuat semangat juga, tapi dia gagahkan baca surah-surah pendek yang dia ingat lah masa tu. Mula-mula tunggang langgang semua ayat-ayat yang dia baca. Tapi bila dia tengokkan si Ita ni memang dah menggigil ketakutan, teruk sangat masa tu. Ibu Ita dia tarik nafas.
Bismillahirrahmanirrahim mesti ada. Walaupun dalam hati dan dia tekad, dia nak jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mula-mula tak berbunyi pun laungan dia tu. Dia dah melaung dah tapi tak bunyi. Dalam hati je memang dia ucap macam tu. Dalam hati. Ibu Ita dia cuba juga nak keluarkan juga walaupun sekadar perkataan Allahu Akbar. Akhirnya barulah suara kuat Ibu Ita tu keluar. Masa tu memang dia menjerit lah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Ibu Ita ni menjerit, maka terkejutlah satu rumah tu, semuanya terkejut. Dan masa tu jugalah mereka masing-masing yang ada kat situ semua terbangun, termasuklah ayah Ita. Keadaan jadi cemas sangat bila Ita pun dia dah boleh jerit dalam masa yang sama. Dia bagi tahu masa tu dia jerit ada pocong, ada pocong. Walhalnya Ita dia tak nampak pun itu adalah pocong, tapi mulut dia tak tahulah kenapa dia duk jerit ada pocong macam tu. Dia menjerit seolah-olahnya macam Ita tu kena histeria lah. Dia duk menggigil, duk menjerit, duk menangis kat situ. Ayah Ita terpaksa panggil seorang pakcik. Pakcik ni dia pengamal perubatan Islam yang memang terkenal dekat dalam kampung tu untuk datang membantu. Bayangkanlah masa tu memang dah jengah ke berapa pagi tau, 3-4 pagi macam tu lah. Terpaksa pergi ketukkan rumah pakcik tu. Esoknya mereka dah tak ke pasar. Semua barang-barang jualan mereka tolak harga modal je. Pada peraih-peraih yang lain mereka dah tawakal dah. Sangkaan mereka gangguan tu sekali tu je. Rupanya tak korang. Esok malamnya pun sama, lebih kurang. Waktu yang sama, time yang sama, pukul 3.45 macam tu. Bunyi dia dengar macam bunyi tin tau. Mula-mula dia bunyi tin. Lepas tu bunyi macam kayu yang bergolek, kayu balak, kayu besar bergolek. Ada lagi bunyi yang sama. Bunyi tu makin keras, makin keras. Tapi bezanya kali ni, ahli keluarga Ita, dia tak lena tidur. Jadi ramailah yang berjaga, kecuali ada 2 orang adik-adik Ita ni yang paling kecil-kecil. Memang masa tu adik dia 2 orang tu memang dah lena dah. Yang lain terjaga sebab masing-masing pun banyak berfikir yang bukan-bukan. Termasuklah Ita dengan ibu dia. Malam tu sekeluarga tu kena kacau bersama tau. Sebab ayah Ita ni dia pantang dicabar. Bila dia dengar bunyi macam tu, dia ambil parang. Jadi dia keluar rumah dia, dia bawa parang dia. Kononnya dia sangkakan babi ke, lembu liar ke, kambing terlepas ke yang duk ganggu dia tu. Tapi Ita dengan yang lain-lain tiba-tiba dah tak dengar dah suara ayah Ita selepas dia keluar bawa parang tu. Mulanya bukan main lagi suara ayah dia mencabar. Mari sini, mari sini. Mu nak cabar aku, mari sini. Aku tepak mu dengan parang ni. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang tak sampai pun seminit 2 minit macam tu, tiba-tiba suara ayah dia senyap. Abang Ita dia jadi risau tau. Jadinya Abang Ita dia tuju ke pintu rumah yang dah dibuka oleh ayah dia tadi. Masa tu dia tengoklah ke arah ayah dia yang pergi senonong dengan parang tu kan. Lepas tu Abang Ita ni dia istighfar panjang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Jerit Abang Ita ni. Ita dengan yang lain-lain pun dia turutlah pergi ke depan. Dia nak tengok apa yang berlaku. Mereka dah terkejut. Ada satu lembaga berwajah manusia sedang berdiri betul-betul dekat depan laman rumah mereka. Lembaga tu berbungkus dengan kain putih. Ingat tak? Ibu Ita ada bagi tahu kain putih tinggi. Lembaga yang sama tau. Langsung lembaga tu tak bergerak, berdiri statik. Sementara ayah Ita berada betul-betul dekat kaki lembaga tu. Dah pingsan dah kat situ. Lembaga tu dia tengok ke arah Abang Ita dengan pandangan yang tajam. Pandangan yang menakutkan. Tapi rupa-rupanya pocong tu, lembaga tu pocong lah. Kelihatan tak jelas sebab masa tu apa yang Abang Ita fokuskan, keadaan bulan masa tu agak tak terang. Tapi dia ada mentol kecil tau kat depan rumah macam tu. Dia boleh nampak sama-sama tau. Dia nampak muka tu dalam keadaan berulat. Muka siapa? Memang dia tak tahu muka siapa, tak boleh nak cakap. Jadi Abang Ita ni dia ada basic ilmu agama. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia bacakan 3 kul. Kemudian barulah dia baca ayatul kursi. Dia bagi tahu kepada makhluk yang berbungkus tu, kami tak kacau kau. Pergi engkau dari rumah kami. Kami tak kenal engkau. Pergi engkau dari sini. Apa pun kau, siapa pun kau, kami tak takut. Kerana
Takut kami hanya pada Allah. Engkau juga makhluk Allah yang lemah. Pergi engkau. Abang Ita diteruskan membaca ayat apa entah, sebab kali ni memang Ita tak berapa nak jelas sangat dengar. Tapi pocong tu memang pergi tinggalkan badan ayah dia yang ada yang pingsan dah dekat depan rumah tu. Pocong tu tak melompat tau korang. Dia bergerak terapung je. Dia lenyap di balik kelam malam yang gelap tu bersama dengan kedinginan malam tau. Situasi yang sama juga berlaku. Dingin je. Pelik sebab dia orang tak rasa sejuk. Wak Imah dia orang rasa angin tau. Angin datang spoi-spoi macam, tapi tak rasa sejuk. Rasa dingin, rasa berpeluh. Maklumlah bercampur dengan takut kan. Lepas tu mereka rujuk pada pakcik perubatan Islam yang dijumpa pada malam sebelumnya. Pakcik tu kata, inilah solat jangan tinggal, zikir kena banyakkan, kena amalkan istighfar, selawatlah ke atas Nabi banyak-banyak, sebab gangguan tu datang pada hati yang lemah. Banyakkan perdengarkan ayat suci Al-Quran dalam rumah. Sebolehnya baca sendiri, lebih afdal. InsyaAllah benda-benda macam tu takkan datang mengganggu kita. Start dari malam tu, bila dinasihatkan macam tu, memang hari-harilah ayah si Ita tu buka suara orang mengaji, sampailah betul-betul rasa dah tak ada dah dengan gangguan benda tu yang datang. Masa tu dia orang pakai kaset, bukannya piring-piring apa tu, memang kaset. Bila dah tak datang, barulah ayah si Ita ni dia slow-slow boleh tidur lena. Sebab ayah Ita ni orang yang paling bertuah sebenarnya. Sebab pada malam tersebut memang ayah Ita ni dia tuju pada benda tu direct. Dia salah tuju, rupanya pocong, bukannya babi ataupun bukannya sesiapa pun kat situ. Jadi memang itulah situasinya yang berlaku. Ita sendiri tak tahu apa perkaitan apa yang berlaku tu dengan arwah Tok Ki. Tapi pakcik yang bantu mereka tu cakap, itu asbab sahaja. Untuk syaitan ni, dia boleh tarik perhatian kita ni, dia boleh pesong ke akidah kita ni. Kononnya, kita ni rasakan, arwah balik. Arwah dah meninggal dunia. Yang datang tu syaitan. Syaitan yang mengambil kesempatan atas kelemahan kita. Jadi kuatkanlah diri kita dengan kalimah-kalimah indah Allah. InsyaAllah, Allah jugalah tempat untuk kita bermohon pertolongan. Sekian. Okey korang, tadi akak janjikan 2 kisah pocong, tapi akak rasa kali ni akak penat, so akak hanya dapat habiskan 1 je kisah pocong. Kalau korang nak dengar kisah yang satu lagi, akak akan sampaikan selepas ni, insyaAllah. Doakan akak supaya sentiasa sihat. Dan akak ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama ambil apa yang baik, kita jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk, kita sama-sama ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok kita jangan ikut, pahala kita buat banyak-banyak. Terima kasih korang kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada khilaf.